بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat bertemu kembali dalam sesi perkongsian ilmu kuasai tata bahasa, kenali perkataan, fahami Al-Quran sesi ke-61. Dalam sesi ini kita akan beralih kepada surah Al-Kahfi, surah yang sangat digalakkan membacanya terutama pada hari Jumaat kerana banyak fadilatnya. Antaranya diriwayatkan surah ini membawa cahaya kepada pembacanya antara Jumaat ke Jumaat. Jika kita tidak dapat membaca seluruhnya kerana surah ini panjang, mengandungi 110 ayat, digalakkan membaca 10 ayat pertama pun akan mendapat manfaatnya. Bagi sesi ini kita akan membaca ayat 1 hingga ke 15. Surah ini diturunkan di Mekah iaitu selepas ahli kitab Quraisy yang ingin menguji Nabi Muhammad SAW dengan bertanya 3 soalan, iaitu kisah pemuda Kahfi dan juga seorang pengembara iaitu Zulkarnain dan juga mengenai roh. Jadi dalam surah Al-Kahfi ini terdapat cerita 2 daripada soalan tersebut, iaitu pemuda Kahfi dan juga Zulkarnain. Sementara soalan mengenai roh Allah menjawabnya dalam surah Al-Isra ayat ke-85, iaitu Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW menjawab bahawa roh itu adalah urusan Allah dan baginda tidak diberi pengetahuan mengenainya kecuali sedikit. Apa yang penting adalah dari cita-cita Allah yang dalam ayat-ayat Al-Quran, dalam surah-surahnya adalah ingin memberi peringatan sebenarnya. Dalam surah Kahfi ini kalau kita teliti, kita mempunyai 4 cerita, iaitu cerita pemuda Al-Kahfi tadi, dan kita dapati juga cerita Zulkarnain, 2 soalan tadi, dan juga terdapat juga lagi 2, iaitu cerita pemilik 2 kebun dan juga Nabi Musa dan Nabi Khidir. Sebenarnya keempat-empat cerita ini memberi peringatan mengenai 4 perkara, iaitu pemuda Kahfi itu adalah mengenai agama, dan pemilik kebun adalah mengenai harta, cerita Musa dan Nabi Musa dan Nabi Khidir adalah mengenai ilmu, dan Zulkarnain adalah mengenai kuasa. Yang semuanya menjadi ujian sebenarnya kepada manusia. Jadi bagaimana kita mengenanganinya tu yang perlu kita fikirkan. Ayat pertama kita berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. So kalau kita lihat ayat ini mempunyai 15 perkataan, iaitu alhamdu li Allahi allazi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Jadi ada 15 ya. So, kita lihat ayat ini dimulai dengan alhamdu, iaitu maknanya segala puji. Jadi di sini kita lihat sebenarnya Allah ingin mendidik kita supaya selalu mengucap syukur. Dalam Al-Quran kalau kita teliti, kita mempunyai 5 surah yang dimulai dengan alhamdulillah, iaitu surah Al-Fatihah. Semua orang familiar sangat kan, kita selalu baca 17 kali sekurang-kurangnya satu hari. Dan lepas tu surah Al-Kahfi ni. Dan selain daripada tu surah Al-An'am, surah Sabah dan juga surah Fatir. Jadi kita lihat alhamdu ni adalah isim makrifah kamariah marfu'. Jadi bila marfu' maknanya dia adalah mubtada lah, jadi subjek sebagai dalam ayat ini. Maknanya segala puji. Root word dia adalah hamidah. Dan kalau kita lihat li ni, li adalah harfu ja'lah, maknanya bagi. Lillahi Allahi, dia adalah isim makrifah samsiah majrul. Allah lah maknanya. Jadi tadi kita ada mubtada alhamdu, jadi di mana khabar dia? Khabar dia adalah lillahi ni ya. Sebabnya sekali puji bagi Allah. Dan allazi adalah isim mausul huwa, dia adalah naat kepada Allah ini, maknanya yang ya. Anzala adalah fi'il madhi mabni dan dalamnya tersembunyi fa'il dan mir mustatir, takdirnya huwa. Root word dia adalah anzala juga. Dan maknanya dia telah menurunkan. Dan ala adalah harfu jar, maknanya kepada
abdi adalah isim majrul, dia adalah sebagai juga daripada isim masdar, rudud dia abadah lah. Dan di sini dia adalah sebagai mudhaf, maknanya hamba. Jadi segala puji bagi Allah yang dia telah menurunkan kepada hamba he di sini adalah mudhaf ilaih. Tadi abdi tadi adalah mudhaf, and then he ni ada mudhaf ilaih. Jadi di sini maknanya hambanya iaitu Nabi Muhammad ya. Nya adalah refer kepada Allah. Yang betul disebut apa tu he tu ya. Dan al-kitabah dia adalah isim makrifah kamariah mansub sebab ada alif lam kan. Ini kita lihat sebab dia baris atas sebagai mansub, dia maknanya dia adalah maf'ulun bih. Dan wa adalah makna kitab lah di sini iaitu Al-Quran, dia refer kepada Al-Quran. Wa ni adalah harfun ataf maknanya dan, lam adalah harfun nafi dan jazam. Dan yaj'al, yaj'al ni adalah fi'il mudhari' majzum daripada perkataan ja'ala. Dalamnya tersembunyi fa'il damir mustatir takdirnya huwa. Jadi kalau kita lihat apa tu kita ada ataf, selalunya kita mesti ada maktuf. So maktuf ni lam yaj'al ni. Tidak dia menjadikan. So maktuf alai dia tadi adalah kita ada allazi tadi ya. Allazi anzala. Ya, so allazi anzala ini di sini lam yaj'al. Ya. Dan la ni adalah harfu jar maknanya pada, and then hu ni adalah dhabir huwa. Padanya ni refer kepada Quran lah di sini ya. Iwaja makna sesuatu yang bengkok. Yang iwaja adalah isim nakirah. Kalau kita tengok dia adalah apa tu ada tanwin kan, dan adalah mansub, jadi mansub dia adalah maf'ulun bih juga di sini. Di sini Allah mengatakan dia telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad dan tidak dia menjadikan padanya sesuatu yang bengkok, tak ada yang terpesong, maknanya dia memang apa tu tetap ya, memang lurus. Ayat kedua, qaiman liunzira ba'san syadidan min ladun huwa yubashshiral mu'mini nallazi ya'malu nasalihati anna lahum ajran hasana. Kalau kita lihat ayat ini mempunyai 19 perkataan iaitu qaimah, li, dan yunzira ba'san syadidan min ladun huwa yubashshira al-mu'minina allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Nah, qaiman ni kita tengok ialah isim nakirah mansub lah sebab ada ni kan ada tanwin dan baris atas. Jadi selalunya bila mansub dia mestilah maf'ulun bih ni di sini ya. Ni di sini li ni adalah harfun nasab dan juga lam ta'lim. So, bila dia harfun nasab maknanya fi'il yang mudhari', kalau mengikutinya dia akan jadi mansub. So kita lihat ni yunziru jadi yunzira di sini ya. Di sini ialah fi'il mudhari' mansub dan dalamnya tersembunyi fa'il damir mustatir takdirnya huwa daripada perkataan anzara. Ya, so dia maknanya memberi peringatan atau amaran. Dan ba'san adalah isim nakirah mansub, dia juga daripada apa tu, kalau selalunya apa tu ada aris atas kan, mansub maknanya jadi maf'ulun bih juga di sini. Dan syadidan dia adalah isim nakirah mansub juga. Dia di sini kita tengok pattern dia sama dengan ba'san ni, jadi dia adalah na'at. Apa maknanya pun akan siksaan yang seberat-beratnya. Jadi dia na'at atau sifat kepada ba'san. Pattern dia sama kan. Dan min adalah harfu jar, ladun adalah zaraf makan dan mudhaf ladunhu sebab dia diikuti oleh apa tu damir ni. Jadi zaraf dengan damir dia adalah mudhaf ilaih di sini. Maknanya apa tu kitab Quran tadi kan yang lurus untuk memberi peringatan atau amaran akan siksaan yang seberat-beratnya daripada sisinya. Nya ni makna hu ni adalah refer kepada Allah. Jadi Allah memberi peringatan mengenai siksaan yang berat bagi orang-orang yang mungkar. Seterusnya, wa ni adalah harfun ataf. Lagi bila kita ataf kita ada maktuf lah. Jadi maktuf dia kita sini yubashshira ni, iaitu ia adalah fi'il mudhari' mansub. Dalamnya terbunyi fa'il damir mustatir takdirnya huwa daripada perkataan basyara. So bila maktuf alai dia tadi kita ada perkataan yunzira kan. Yunzira, yubashshira. Kita tengok dua-dua adalah fi'il mudhari' mansub. Dan al-mu'minina adalah isim makrifah kamariah mansub. Dia adalah sebagai maf'ulun bih lah.
Ya, maf'ul bihi kepada apa tu fi'il di sini. Ya, kita ada fa'il di sini. Jadi di sini kita ada maf'ul bihi dia. Allazina adalah isim maf'ul hum dan dia adalah na'at. Itu na'at atau sifat kepada al-mu'minina ni. Di sini dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang. Jadi dia adalah merupakan sifat sini ya. Yang maluna adalah fi'il mudhari' marfu'. Kita tengok ada waw nun kan. Dan dalamnya tersembunyi fa'il damir muttasil mabni dengan waw atas sukun takdirnya hum fi mahli raf'in. Maknanya mereka mengerjakan. As-salihati adalah makna amal-amal soleh lah. Kan? Isim makrifah samsiah mansub. Dan jamak mu'annas salim dia ni. Kalau tengok ada alif ta kan. Jamak mu'annas salim. Kalau dia mansub makna dia maf'ulun bih lah ni. Dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Orang yang mereka mengerjakan amal-amal soleh. Jadi Al-Quran memberi amaran kepada orang kufur. Dan orang beriman juga memberi berita gembira. Seterusnya, anna. Anna adalah nasi iaitu taukid. Bila kita ada nawasih ni, kita mesti ada isim inna dan juga khabar inna. Tapi di sini kalau kita tengok ayat ni semua lahum ni, jaw majrur kan ni. Jadi bila jaw majrur selalunya dia merupakan khabar anna muqaddam di sini sebab dia mendahului daripada isim ni. Maknanya bagi mereka kan. Jadi anna ajran ni adalah merupakan isim anna ni. Dia isim nakirah mansub daripada perkataan ajara ya. Maknanya balasan atau pahala. Dan hasanan adalah kita tengok isim nakirah mansub dan kita tengok patternnya sama dengan ajran ni. Dua-dua adalah nakirah, dua-dua adalah mansub. Dan dua-duanya adalah mufrad dan dua-dua adalah muzakkar. Maknanya balasan atau pahala yang baik di sini ya. Ayat kita yang ketiga berbunyi makisina fihi abada. So kalau kita lihat ayat ini mempunyai 4 perkataan iaitu makisina, fi dan hi dan abada. Makisina kita tengok ni adalah isim fa'il dan mansub lah sebab ada yanun di sini kan. Dia adalah merupakan jamak muzakkar salim. Dia adalah hal di sini. Maknanya mereka kekal. Dan fi adalah fihi ni adalah jawa majrul iaitu maknanya dalamnya iaitu dalam pahala tu. Dan abadan maknanya selama-lamanya. Dia adalah merupakan zaraf zaman dan maf'ulun fi. Jadi dalam ayat ini menegaskan iaitu orang yang beramal soleh itu akan diberi balasan syurga yang kekal selama-lamanya. Ayat keempat kita wa yunziral ladzina qalu tahazallahu walada. Jadi kita tengok sini adalah ayat ini mempunyai 7 perkataan ya. Iaitu wa and then yunzira. Ini kita ada allazina and then qalu ittahaza na Allahu min walada. Wa ni adalah harfun ataf. Jadi bila ada harfun ataf kita ada maktuf. Maktuf adalah yunzira ni. Maknanya dia iaitu memberi amaran. Iaitu Al-Quran lah memberi amaran. Yunzira ni adalah fi'il mudhari' mansub. Dalamnya terbunyi fa'il dan min mustatir takdirnya huwa. Daripada perkataan anzara. Jadi maktuf alai dia tadi adalah pada ayat kedua. Tadi kita ada qayyiman liyunzira ba'san kan. Ada yunzira juga di situ. Jadi yunzira untuk maktuf dan maktuf alainya. Dan allazina ni adalah isim mausul hum. Dia adalah maf'ulun bih lah. Dan maknanya orang-orang yang. Dan kita tengok qalu adalah fi'il madhi mabni. Dalamnya terbunyi fa'il dan mim muttasil mabni dengan waw atas sukun takdirnya hum fi mahli raf'in. Daripada perkataan qala mereka telah berkata. Ini untuk ramailah jamak. Ittahaza adalah fi'il madhi mabni huwa. Makna telah mengambil. Dan dalam sini kita lihat tak ada fa'il sebab fa'il dizahirkan ni iaitu Allahu ni kita tengok adalah isim makrifah marfu'. Jadi dia adalah fa'il lah. Dan waladan ni adalah isim nakirah mansub. Dia adalah maf'ulun bih di sini. Jadi itu maknanya anak. Dan makna kita lihat ni dan dia iaitu Al-Quran memberi amaran kepada orang-orang yang mereka telah berkata telah mengambil oleh Allah anak. Jadi ayat ini menafikan Allah tidak mempunyai anak.
Kerana dahulunya orang Arab musyrik ni mengatakan malaikat tu adalah anak perempuan Allah. Dan juga ada juga yang mengatakan ayat ini juga menafikan yang orang Kristian ya, mengatakan Nabi Isa itu adalah anak Allah. Jadi ayat ini menjelaskan Allah tidak mempunyai anak ya. Jadi dia memberi peringatan. Ayat kita yang kelima berbunyi malahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan tahruju min afwahihim iyaquluna illa kaziba. So kalau kita lihat ayat ini mempunyai 22 perkataan iaitu ma, dan la, dan hum, bihi, min, ilmin, wa, la, li, abaihim. Dan kaburat kalimata tahruju min afwahihim in yaquluna illa kaziba. Jadi ma ni adalah harfu nafi, maknanya tiada ya. Dan la, lahum ni adalah jawab majrur. Di sini kita lihat dia merupakan juga khabar muqaddam di sini ya. Dan kita akan lihat di mana mubtada'nya. Dan bihi ni adalah jawab majrur lagi. Maknanya apa tu mempunyai ya. Tadi mempunyai bagi mereka mengenainya. Min adalah harfun jazaidun. Dia adalah apa sebarang. Maknanya apa ni ya. Dan ilmin ni. Ilmin ni kita lihat dia adalah isim nakirah marfu'. Walaupun secara zahirnya kita nampak dia adalah majrul. Kerana dia adalah lafaz majrul, fungsinya adalah marfu'. Iaitu majrul lafazan, marfu' mahalan. Jadi dia isim marfu', jadi dialah yang sebenarnya jadi mubtada'. Jadi sebab dia datang selepas daripada khabar. Jadi di sini kita ada mubtada' mu'akhar. Lahum ni tadi adalah khabar muqaddam. Tiada mempunyai bagi mereka mengenainya sebarang pengetahuan. Iaitu Allah menyebut ya, mereka tidak mempunyai pengetahuan pun mengenai mengatakan Allah mempunyai anak ni. Jadi Allah secara langsung mengatakan mereka ni adalah berdusta sebenarnya. Seterusnya, wa ni adalah harfun ataf, maknanya dan. La adalah harfun nafi, maknanya tidak ya, atau tidak juga. Dan li abai ni, li adalah harfu jar, dan bagi abai adalah datuk, apa tu nenek. Dia adalah isim majrul, dia merupakan jamak taksir. Dan abaihim ni adalah di mudhaf ilaih, sebab kita lihat isim dengan apa tu damir, dan dia adalah apa tu mudhaf ilaih, dia bergandingan kan. Jadi maknanya dan tidak juga bagi datuk nenek mereka, iaitu mereka selain daripada mereka yang tidak mempunyai pengetahuan, dan datuk nenek mereka pun tak ada. Jadi maknanya mereka ni mereka-reka je cerita-cerita mengenai Allah mempunyai anak ni. Jadi di sini tadi saya kata kita ada waw ni adalah harfun ataf. Jadi maktuf dia adalah li abai ni. So dia maknanya dia merupakan maktuf bagi datuk nenek mereka. So tadi kita ada lahum kan. So yang lahum tu lah yang sebenarnya ni ma lahum kan. Lahum ni adalah maktuf alai dia. Terusnya, kaburat ni adalah fi'il madhi mabni dan dalamnya tersembunyi fa'il dan damir mustatir, takdirnya hiya di sini ya. Tamati kan makna untuk hiya. Dan buruk sungguh. Dan apa yang buruk? Kalimatan, iaitu makna kalimah, perkataan. Jadi di sini kalimatan ni adalah isim nakirah mansub. Jadi dia adalah sebagai tamyiz, iaitu dia menjelaskan apa yang kabur. Sebab apa yang buruk ni sebenarnya. Jadi yang buruk tu adalah perkataan syirik. Ya. Dan tahruju adalah fi'il mudhari' marfu', dalamnya tersembunyi fa'il dan min mustatir takdirnya hiya daripada perkataan haraja yang keluar. Min apa tu harfu jar, afwahi adalah isim majrul, dia adalah jamak taksir, maknanya mulut kan. Apa tu him adalah apa tu damir hum. Jadi di sini kita tengok isim dengan damir, jadi dia mudhaf ilaih lah. Buruk sungguh perkataan syirik yang keluar dari mulut mereka. Dan in adalah harfun nafi, maknanya tidaklah. Yaquluna ni adalah fi'il mudhari' marfu' dengan nun pada perkataan qala. Dan dalamnya tersembunyi fa'il damir mutasil mabni dengan waw atas sukun, takdirnya hum fi mahli rafi'in. Maknanya mereka mengatakan. Illa adalah harfun istina, iaitu kecuali hanya. Kaziba adalah isim nakirah mansub, isim masdar daripada perkataan kazaba, dan dia adalah merupakan ma'fulun bih lah. Maknanya pendustaan. Jadi tidaklah mereka mengatakan kecuali hanya
pendustaan, iaitu maknanya mereka semata-mata berbohong ni. Ayat kita yang ke-6, fala'allaka bahi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihazal hadisi asafa. So kita tengok ayat ni mempunyai 16 perkataan, iaitu fa dan la'alla dan ka bahi'un, dan kita tengok nafsa dan ka ala asari dan him in lam yu'minu bihaza al hadisi asafa. Dan fa ni adalah harfun istinaf, dan maknanya maka. La'alla ni adalah harfun nasi. Ni kita tengok makna barangkali. Di sini adalah harfun nasi la'alla. Apa tu, seperti juga harfun ina kan, di saudara dia ni. One of the saudara harfun ina ni la'alla. Dan kita tengok apa tu, bila dia ada nasih nawasih ni, dia mestilah ada isim dan apa tu khabar dia. So isim la'alla ni adalah ka ni, iaitu dia adalah damir anta, maknanya engkau, iaitu di sini maknanya Muhammad. Maka barangkali engkau Muhammad bahi'un. Ni adalah kita tengok dia adalah isim nakirah marfu'. Apa tu, dan apa tu dia isim fa'il juga. Jadi kita tengok dia adalah merupakan khabar la'alla lah di sini. Sebab dia marfu' kan. Dan nafsa ni adalah isim mansub. Dia adalah isim masdar daripada perkataan nafasa. Dia merupakan maf'ulun bihi. Dan nafsaka dia bergandingan dengan damir, jadi dia mudhaf ilaih di sinilah. Maknanya dirimu. Ala ni apa tu harfu jar, maknanya atas atau kerana. Maka barangkali engkau Muhammad membinasakan dirimu atas atau kerana asari ni adalah isim majrul atau merupakan dan juga jamak taksir. Dan him apa tu dia, jadi dia mudhaf ilaih di sinilah sebab dia bergandingan dengan damir ni. Perbuatan mereka di sini. In adalah harfun syarat dan jazam. Dan kita lihat maknanya jika. Dan lam ni adalah harfun nafi dan juga jazam. Jadi itu sebab kita lihat yu'minu ni. Sebab tu yu'minuna kan. Jadi ni adalah fi'il mudhari' majzum. Jadi dah digugurkan nun tu. Waw nun jadi waw alif je di sini. Di dalamnya sebenarnya fa'il damir muntasil mabni dengan waw atas sukun, takdirnya hum fi mali rafin. Dan dia sebenarnya menjadi fi'il syarat. Sebab kita ada harfun syarat. Jadi fi'il syarat di sini. Perbuatan mereka jika tidak mereka beriman. Dan B adalah harfu jar dan haza isim isyarah wa, maknanya ini kepada ini. Itu pada Al-Quran lah. Jadi kita bila ada fi'il syarat, di mana dia punya apa tu jawab syarat. Di sini Allah tidak memberi jawab, iaitu jawab dia mahzuf, tidak dizahirkan kerana ini adalah understood. Seterusnya al-hadisi ni ialah isim makrifah kamariyah majrul. Dia di sini adalah merupakan badal di sini, badal kepada haza tadi. Al-hadisi ni adalah keterangan, iaitu Al-Quran ya. Yang tadi kita ada haza kan. So apa tu, ini keterangan iaitu Al-Quran. Dan asafan ni adalah isim nakirah mansub. Dia merupakan maf'ulun li ajrihi. Dia sebab menyatakan sebab kan. Sebab maknanya sebab duka cita iaitu atau bersedih hati. Jadi ayat ini, ayat ke-6 ni, Allah sebenarnya berfirman kepada Rasulullah supaya tak payahlah bersusah-susah membinasakan diri kerana bersedih hati. Ya, kerana disebabkan orang musyrik yang tidak beriman ni. Jadi tak payah membuang masa. Ya. Jadi Allah banyak kali menasihati Rasulullah. Kalau kita lihat beberapa ayat dalam Al-Quran ini, banyak mengingatkan juga Rasulullah supaya tak payahlah membuang masa sebenarnya. Dan ayat ke-7, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. So kita lihat ayat ini mempunyai 16 perkataan, iaitu in, dan na, dan ja'alna, dan ma'ala al-ardi zinatan laha linabluwa, dan hum ayyu, dan hum ahsanu amala. So kita tengok inna adalah harfun nasi lah, taukid lah dia sesungguhnya Na adalah damir nahnu. Di sini dia damir, jadi dia isim inna lah di sini. Ni apa kalau kita tengok ja'alna. Ni adalah apa tu fi'il madhi mabni daripada perkataan ja'ala. Dalamnya sebenarnya fa'il damir mutasil dengan nun alif atas sukun. Takdirnya nahnu fi mahli rafi'in. Dan kita lihat apa tu sebab kita ada isim inna. Jadi kita khabar inna. Khabar inna sebenarnya semua ni ayat ni. Ja'alna ma'ala ardi zinatan.
Itu ma ni tadi, ni sudah kita dah kata dia fi'il madhi mabni, and then ma ni adalah isim mausul, dia maf'ulun bih, dan ala ni adalah harfu jar, and then al-ardi ni adalah isim makrifah kamariyah majrul, dan zinatan adalah isim nakirah mansub, dia adalah maf'ulun bih sani. So kita ada maf'ulun bih sini ma ni, dan juga yang pertama dan yang kedua adalah zinatan. So maknanya di sini sesungguhnya kami telah jadikan apa yang ada di atas bumi sebagai perhiasan. Dan laha ni adalah jar majrur, maknanya baginya. And then apa tu refer, ha ni adalah refer kepada al-ardi tadi kan. Apa tu kita ada ni bumi. Jadi tu yang di mu'anas tu. And then li adalah harfu jar dan juga lam ta'lil. Jadi kita tengok nablua ni adalah fi'il mudhari' mansub lah. Dan kita lihat apa tu pada perkataan bala. Dan dalamnya tu punya fa'il dan mustatir. Takdirnya nahnu fi mahli raf'in. Kerana kami akan menguji nablua ni. And then hum ni adalah damir hum maf'ulun bih. Dan ayu adalah isim istifham, dia marfu', and then dia adalah mubtada, sebab dia itulah dia mubtada. And then ayuhum, jadi dia bergandingan dengan apa tu damir apa tu hum, jadi dia adalah juga mudhaf ilaih di sini. And then ahsanu adalah isim tafdil, dia juga merupakan kabar di sini sebab mubtada ni ayu ni kan. Jadi kabar ni ayu, siapakah di antara mereka yang lebih baik? Ahsanu, ni kat cerita dia. Dan amalan ni adalah apa tu isim nakirah mansub, dia adalah sebagai tamyiz, iaitu menjelaskan apa yang kabur itu apa yang lebih baik. Lebih baik ni adalah amalnya. So ayat ni baginya kerana kami akan menguji mereka, siapakah di antara mereka yang lebih baik amalnya. Ayat ke-8, wa inna laja'ilu nama 'alaiha sa'idan juruza. So kita tengok ayat ini mempunyai 10 perkataan. Itu wa, in, na, la, ja'iluna, nama, alai, dan ha, sa'idan, juruza. Dan wa ni adalah harfun ataf, dan in adalah harfun nasi, dia taukid lah, nawasih. So sebab tu kita ada isim ina dia adalah na, ni lah damir nahnu ni. Dan sesungguhnya kami, Allah lah ni kami. And then la ni adalah harfun, apa tu maknanya benar-benar, ja'iluna ni. Dia adalah isim fa'il marfu' di sini. Dan kita tengok dia adalah jamak muzakkar salim. Dia juga adalah merupakan khabar ina ni. Kita ada sini tadi apa tu di sini isim ina, khabar ina dia adalah ja'ilu ni. And then sebab kita ada al-arfun ataf tadi kan. Jadi maktuf dia ni adalah la ja'iluna ni. Benar-benar kami akan jadikan. Jadi di mana maktuf alaihi dia? Maktuf alaihi dia tadi dalam ayat ke-7 kita ada inna ja'alna kan. Jadi bentuk dia begitu. Dan ma ni adalah isim mausul, dia adalah maf'ulun bih, makna apa yang. Dan sesungguhnya kami benar-benar kami akan jadikan apa yang ala ni alaiha ni adalah jar majrur lah. Maknanya di atasnya itu bumi tadi ni. Sa'idan apa tu adalah isim nakirah mansub, dia adalah merupakan maf'ulun bih kedua iaitu sani. Dia maknanya punah ranah, bagai tanah ya. Juruzan ni adalah apa tu yang tandus, bagai tanah yang tandus ni. Juruzan ni kita tengok dia adalah isim nakirah mansub, pattern dia sama dengan sa'idan kan. Jadi dia adalah naat kepada sa'idan di sini. Di sini ayat ke-7 dan ke-8 ni Allah memberitahu kita iaitu dia menjadikan dunia ini fana, iaitu tidak kekal. Dihiasi dengan indah tetapi akan binasa kerana dunia ini sebagai ujian dan bukan tempat yang abadi. Ayat ke-9 kita, am hasibta anna ashabal kahfi waraqi mikanu min ayatina ajaba. Barulah sebut cerita kahfi ni bermula di sini ayat yang ke-9. So ayat ini mempunyai 12 perkataan iaitu am, and then hasibta, and then an, and then ashaba, and al-kahfi wa ar-raqimi kanu min ayati dan na ajaba. Dan am ni adalah harfun ataf lah, maknanya apakah. Hasibta adalah fi'il madhi mabni, dalamnya tersembunyi fa'il damir mutasim mabni dengan ta atas fathah, takdirnya fi mahli raf'in. Di sini kita lihat apa tu dia adalah perkataan hasibah. Apakah engkau menyangka
An adalah hasbun nasi, nawasih lah di sini. Dan dia juga adalah harfun taukid. So bila nawasih dia mesti ada isim ina. Isim ina ashaba ni, itu isim mansub jamak dan jamak taksir di sini ya. Dan al-kahfi, isim makrifah kamariyah majrul. Dia adalah merupakan mudhaf ilaih. Kerana kita lihat dua isim bergandingan, ashabal kahfi, para penghuni gua kahfi ni ya. Dan wa ni adalah harfun ataf, maknanya dan ar-raqimi ni. Ar-raqimi adalah isim makrifah kamariyah majrur, dan dia sebab ada ataf dia merupakan maktuf. Al-maktuf ar-raqimi ni maktuf alaihi dia al-kahfi ni. Ya, itu banyak orang berpendapat yang ar-raqimi ni adalah lembah, tempat gua atau negeri ataupun gunung ataupun bangunan di mana tempat pemuda ni ya. Seterusnya, kanu adalah fi'il madhi nasib daripada perkataan kana. Dia adalah dalamnya tersembunyi isim kana dan mim mutasim mabdi dengan waw atas waw takdirnya hum fi mahli rafi'in. Ini maknanya termasuk, itu termasuk ya. Dan bila dia ada isim kana, jadi dia punya kabar dia. Kabar kana ni adalah kita tengok ajaba ni, dia jauh di sini. Min ayati ni adalah jauh hafuja, and then ayatina ni adalah mudhaf ilaih di sini. Itu termasuk dari antara tanda-tanda kekuasaan kami, ajaba, yang menakjubkan. Jadi isim ina ni termasuk yang menakjubkan cerita dia ya. Ia isim nakirah mansub di sini. And then kalau kita lihat tadi kita ada isim ina tadi sebelum kan. Jadi kabar ina ni adalah semua ni. Kanu min ayatina ajaba. Jadi kesemuanya adalah isim ina. Jadi pertanyaan ini sebenarnya memaklumkan perkara pemuda kahfi ini tidaklah terlalu menakjubkan berbandingkan ciptaan Allah yang lain, iaitu penciptaan langit dan bumi, malam dan siang, matahari, bulan, bintang dan lain-lain. Jadi itu Allah bertanya, apa yang menakjubkan di sini? Kita sebab banyak orang yang rasa memang menghairankan, tapi ada penciptaan Allah yang lebih menakjubkan yang perlu kita fikirkan, perlu kita renungkan. Ayat ke-10 kita, is awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amin. So kita lihat rabbana atina itu adalah doa ya. So kalau kita lihat ayat ini mempunyai 23 perkataan, iaitu is dan awa dan al-fityatu. Ya, al-fityatu dan ila al-kahfi faqalu Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Jadi is ni adalah maknanya dia adalah zaraf zaman lah, maf'ul fi ya, makna ketiga. Awa adalah fi'il madhi mabni huwa. Dan di sini kita lihat fa'il dia adalah dizahirkan. Kita ada al-fityatu ni. Kita tengok isim makrifah kamariyah marfu. Jadi dia adalah fa'il, dia adalah sebenarnya jamak taksir juga. Maknanya pemuda-pemuda, ketika mencari tempat perlindungan, pemuda-pemuda. Dan ila adalah harfuja, al-kahfi adalah isim makrifah kamariyah majrur, maknanya gua. Ila ke gua. Jadi pemuda ni berlindung ke gua. Fa adalah harfun ataf, maknanya maka. Jadi mana matuf dia adalah qalu ni. Fi'il madhi mabni pada qala. Jadi dia punya maktuf alaihi dia awal ni, awal fityatu ni. Dia jadi di maf'ulun maktuf alaihi, qalu ni adalah maktuf. Dan di sini maknanya ketika mencari tempat perlindungan pemuda-pemuda ke gua, maka mereka berkata. Sebenarnya rabba adalah isim mansub, dia adalah munada, seruan ya. Ya Tuhan maknanya dan diikuti oleh damir, jadi dia adalah mudhaf rabbana, mudhaf ilaih di sinilah ya Tuhan kami. Dan ati adalah fi'il amar mabni, dalamnya terbunyi fa'il, damir mustatir tak adanya anta, maknanya gunakanlah. Dan na adalah damir nahnu, maf'ulun bihi, maknanya kami. Min adalah harfuja, ladun zaraf makan, ladunka dia diikuti oleh damir, jadi dia mudhaf ilaih di sini ya. Kami dari sisimu, kunikalah kami dari sisimu. Mu ni Allah lah, rahmatan, rahmat. Dia adalah isim nakirah mansub, dia adalah maf'ulun bihi sani.
cerita pemuda ni lari kepada gua dan mereka berdoa, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami dari sisimu rahmat. Kita tengok wa ni adalah harfun ataf. Jadi bila ataf maktuf lah. Hayyi ni adalah maktuf, iaitu fi'il amar mabni dalam jism fa'il dan min mustatir takdirnya anta. So di mana dia punya tu atina tadi. Tu adalah juga sebagai fi'il amar mabni tadi kan, ati tadi. Ya, so hayyi. So sama pattern dia. Dan berilah atau sempurnakanlah. Lana ni adalah jamak majrur bagi kami. And min adalah juga harfu jar. Amrina ni adalah mudhaf ilaih lah di sini. Kita tengok ni urusan kami. Dan rasyada adalah maknanya dia adalah makna petunjuk yang lurus. Dia adalah isim nakirah mansub. Dia adalah maf'ul bih. Dan berilah ataupun sempurnakanlah bagi kami dari urusan kami petunjuk yang lurus. Ayat ke-11. Fadarabna ala azanihim fil kahfi sinina adada. So kita tengok ayat ini mempunyai 9 perkataan, iaitu fa, and then kita tengok darabna. Ya, fa dan darabna, and then ala azani, and then him fi al kahfi sinina adada. Dan fa ni adalah harfun ataf, and then maknanya lalu. Bila ataf mana dia maktuf dia ni darabna ni. Itu fi'il madhi mabni daripada perkataan daraba dan dalamnya tersembunyi fa'il dan mutasir dengan nun alif atas sukun, takdirnya nahnu fi mahli raf'in. So kalau dia maktuf, maknanya kami tutup di sini ya. So kalau maktuf dia punya maktuf alai dia tadi kita ada ayat ke-10 tadi faqalu rabbana atina tu kan, masa dia berdoa jadi qalu tu. Qalu tu juga adalah fi'il madhi untuk nahnu untuk ramai ya, jamak. Qalu ni ni fi'il madhi juga untuk nahnu darabna. Kami tutup. Ni ala adalah harfu jar dan azani adalah isim majrul. Dia adalah jamak taksir, telinga, uzunun kan. Ni azani dia adalah jamak ni. So dia azanihim, dia diikuti oleh damir, jadi dia adalah mudhaf ilaih di sini. Jadi lalu kami tutup pada telinga atau tidurkan mereka. Ya. Dan fi adalah harfu jar al-kafi, maknanya isim makrifah kamariyah majrur, maknanya dalam gua. Sinina zaraf zaman ditunjuk time, masa, bertahun-tahun maknanya. Dia adalah jamak muzakkar salim juga ni. Dan adada adalah isim nakirah mansub, dia adalah na'at. Kalau kita lihat dia adalah untuk sinina ni bertahun-tahun yang banyak bilangannya. So lalu kami tutup pada telinga atau tidurkan mereka dalam gua bertahun-tahun yang banyak bilangannya. Maknanya lama lah ni ya. Ayat ke-12 berbunyi summa ba'asnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labisu amada. So kalau kita tengok ayat ini mempunyai 12 perkataan, iaitu summa ba'asna dan hum lina'lama ayyuh al-hizbaini dan ahsa lima labisu amada. So summa ni harfun ataf lah. Kemudian ya, ba'asna adalah fi'il madhi mabni dan dia adalah tersembunyi dalamnya fa'il damir mutasil dengan nun alif atas sukun, takdirnya nahnu. Jadi dia ni adalah sebagai maktuf di sini ya, sebab kita ada ataf. So dia punya maktuf alai dia adalah kita tadi ada dalam ayat sebelah kita ada darabna. Ni ba'asna. Jadi pattern sama kan. And then home ni adalah damir home, dia maf'ulun bih. Dan li adalah harfun nas sab dan juga lam taklil. Sebab itu kita tengok ayat ni nak lamu jadi nak lama, jadi mansub, fi'il mudhari' mansub. Daripada dalam dannya fa'il damir mustatir, takdirnya nahnu fi mahli rafi'in. Maknanya di sini kemudian kami bangkitkan mereka supaya kami menguji. Ayyu adalah isim istifham. Dia kalau kita tengok dia marfu. So dia mubtada' lah di sini. And then al-hizbaini. Al-hizbaini adalah isim makrifah kamariyah majrul musanna. Menunjukkan ada dua ni. Yang manakah di antara dua gulungan maknanya di sini. Dia adalah mudhaf ilaih lah di sini sebab dua isim bergandingan kan. Dan asfa adalah fi'il madhi mabni, dalamnya terpunyai fa'il damir mustatir, takdirnya huwa. Dia adalah merupakan khabar di sini. And then li adalah harfu jar
And then ma ni adalah isim mausul. Yang manakah di antara dua gulungan lebih tepat kiraannya tentang berapa lama. Labisu ni maknanya mereka berdiam atau tidur ni. Ini adalah fi'il madhi mabni daripada perkataan labisa. Dan dia adalah fa'il dan dalamnya tersembunyi damir mustasil mabni dengan waw atas sukun takdirnya hum fi mahli raf'in. Amada ni adalah isim nakirah mansub, isim masdar daripada perkataan amida. Dia merupakan tamyiz, iaitu dia menjelaskan mengenai masa kiraan ni, masa atau hitungan. Yang manakah di antara dua gulungan lebih tepat kiraannya tentang berapa lama mereka berdiam atau tidur, iaitu masa hitungannya. Ayat ke-13 kita, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. So, kalau kita lihat ayat ini mempunyai 19 perkataan, iaitu nahnu naqussu 'alaika naba'a ninhum bi al haqqi inna ninhum fityatun amanu bi rabbihim wa zidna ninhum huda. So nahnu ni adalah damir nahnu lam, dia jadi mubtada selalu kan, damir munfasil kan, selalu mubtada, maknanya kami. Naqusu adalah fi'il mudhari' marfu', dalamnya tersembunyi fa'il damir mustatir takdirnya nahnu. Jadi ni nahnu naqusu, kami ceritakan. Jadi dia adalah khabar lah di sini. Dan alaika adalah jawab majrur, maknanya kepadamu, iaitu mu ni bukannya adalah Nabi Muhammad. Dan naba'a perihal, maknanya dia adalah isim mansub, dia adalah maf'ul bihi. Dan naba'ahum, jadi mudhaf ilaih lah sini dengan damir hum ni. Apa itu kami ceritakan kepadamu Muhammad perihal mereka. Jadi Allah mula menceritakan. Bi adalah harfu jar, maknanya dengan, dan al-haqqi, dengan benarlah, al-haq yang benar. Dan dia adalah isim ma'rifah kamariyah majrul, dia juga adalah isim masdar sebenarnya. Inna ni adalah harfun nasih, itu nawasih lah ni, dan juga taukid. Jadi dia bila tu adalah isim inna. Isim inna dia adalah hum, ni lah damir selalunya, damir hum. Sesungguhnya mereka. Dan fityatun, fityatun orang-orang muda tadi kita jumpa kan. Isim nakirah marfu, dia adalah jamak taksir dan juga dia lah merupakan khabar inna ni sebenarnya. Sebab dia marfu kan. Dan amanu, dia adalah fi'il madhi mabni daripada perkataan amanah. Dia adalah fa'il damir dalamnya tersembunyi damir mutasil mabni dengan waw atas sukun takdirnya hum fi mahli rafi'in. Tidak orang muda mereka beriman. Bi rabbi, apa tu jawab majrur sebenarnya ni, harfun jar dan juga isim majrur kepada Tuhan. Dan rabbihim mudhaf ilaih lah ni, Tuhan mereka. Dengan benar sesungguhnya mereka orang-orang muda, mereka beriman kepada Tuhan mereka. Iaitu Allah menceritakan siapa pemuda kafir ni, iaitu mereka adalah orang-orang yang beriman. Dan wa ni adalah harfun ataf, zidna, dia adalah ma'tuf lah di sini sebab dia adalah sebagai fi'il madhi mabni, dalamnya tersembunyi fa'il damir mutasil dengan nun alif atas sukun takdirnya nahnu fi mahli rafi'in. Bila dia maktuf, so maktuf alaih dia tadi kita ada amanu tadi kan. So jadi dia samalah zidna dengan amanu di sini. Dua-dua adalah fi'il. Kami tambahi. Apa itu hum adalah damir hum, maknanya mereka, dia adalah maf'ulun bi, dan huda. Hudan adalah apa itu maknanya hidayah petunjuk, dan kami tambahi mereka hidayah petunjuk. Dia adalah isim nakirah mansub dan dia juga adalah maf'ulun bihi sani yang kedua. Jadi apa itu Allah memberi petunjuk kepada pemuda-pemuda kafir ni. Ayat 14. Warabatna ala qulubihim iz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Jadi kalau kita lihat ayat ini mempunyai 26 perkataan, iaitu wa rabatna ala qulubihim iz qamu faqalu rabbuna rabbu as-samawati wa al-ardi lan nad'uwa min dunihi ilaha la qad qulna izan syatata. Wa ni adalah harfun ataf, maktuf alai dia ni, dia adalah rabatna ni lah. Dia fi'il madhi mabni, dalamnya sebenarnya fa'il damir mutasir dengan nun alif atas sukun takdirnya nahnu fi mahli raf'in.
So maktuf alaihi dia adalah amanu. Tadi kita ada perkataan amanu dalam ayat 13 tadi kan. So amanu dengan rabatna. Dan kami kuatkan. Ala apa tu harfu jam makna atas. Qulubi adalah makna hati. Dia adalah isim majrul. Dia adalah qulubihim mudhaf ilaih di sinilah hati mereka kan. Dan is adalah maf'ulun fi iaitu zaman. Dan kami kuatkan atas hati mereka ketika kamu, apa tu mereka berdiri maknanya ni, iaitu kamu ni adalah fi'il madhi mabni daripada perkataan qama, dan dalamnya sebenarnya fa'il lamir muttasil mabni dengan waw atas sukun takdirnya hum fi mahli rafi'in, iaitu mereka berdiri iaitu di hadapan raja yang zalim dan menegaskan tauhid mereka lah ni, jadi mereka sangat berani ya. Dan fa ni adalah harfun ataf maknanya lalu, qalu ni adalah maktuf, sebab kita ada kamu tadi kan, ni maktuf alaihi dia, jadi kita tengok pattern sama di sini. So qalu ni adalah fi'il madhi mabni daripada perkataan qala, dalamnya tersembunyi fa'il dan muttasil mabni dengan waw atas sukun takdirnya hum fi mahli rafi'in. Mereka berkata. Dan rabbuna, rabbuna Tuhan kami ya. Rabbu adalah kita tengok dia adalah isim marfu', jadi dia adalah mubtada' lah di sini. Dan dia juga sebab apa tu dia bergandingan dengan damir nahnu ni, jadi dia ada mudhaf ilaih. Mereka berdiri di hadapan raja yang zalim dan menegaskan tauhid. Lalu mereka berkata, Tuhan kami Rabbu, iaitu Tuhan yang menciptakan dan mentadbirkan as-samawati, langit. Rabbu ni adalah isim marfu', jadi dia adalah khabar tadilah. Ya, sebab tadi kita ada apa tu mubtada' tadi kan. So apa tu Rabbu samawati ni adalah mudhaf ilaih jugalah, Tuhan yang menciptakan langit. Samawati ni adalah isim makrifah samsiah majrur, dia jamak muannas salim. Wa adalah harfun ataf, dan al-ardi ni adalah isim makrifah kamariyah, dia adalah maktuf. So dia kalau kita lihat maktuf alaihi dia as-samawati ni lah. Dan lan ni adalah harfun nafi dan juga nasab. That's why kita tengok nad'u'a ni, dia adalah fi'il mudhari' mansub ni. Di dalamnya sebenarnya fa'il damir mustatir takdirnya nahnu fi mahli raf'in. Tidak sekali kami akan menyembah. Min adalah harfu jam maknanya dari. Duni adalah isim majrul, dunihi selain dia, dia adalah mudhaf ilaih lah, damir huwa di sini. Ilahan apa tu adalah maf'ulun bi, maknanya Tuhan yang ditaati, isim nakirah mansub, ini adalah maf'ulun bi. And then apa tu la ni laqad, la ni adalah harfu taukid. Dan laqad ni adalah harfun tahqiq, demi sesungguhnya. Kuna adalah fi'il madhi mabni daripada perkataan qala, di dalamnya sebenarnya fa'il damir muttasil dengan nun alif atas sukun takdirnya nahnu fi mahli rafi'in. Kami memperkatakan. Iza apa tu izan ni adalah harfun jawab, jika bukan demikian apa tu syatatan, isim nakirah mansub, isim masdar daripada perkataan syatta, dan dia adalah maf'ulun bi. So maknanya di sini selain dia Tuhan yang ditaati. Demi sesungguhnya kami memperkatakan, jika bukan demikian ia adalah sesuatu yang jauh dari kebenaran. Jadi Allah apa tu memberi ilham kepada pemuda-pemuda ni supaya apa tu mengatakan Allah itu Tuhan mereka adalah yang menjadikan langit dan bumi. Jadi yang lain tu bukan, dia menafikan yang lain tu. Ayat yang ke-15. Haula'i qaumun takhazu min dunihi alihah laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bainin faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Kita tengok ayat ini mempunyai 24 perkataan, iaitu haula'i dan qaumu nanna ittahazu min dunihi alihah laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bainin faman azlamu mimman iftara ala Allahi dan kaziba. Jadi kalau kita lihat haula'i ini adalah isim isyarah apa tu lil qarib, yang dekat. Haula kalau dia jauh ulaika kan. So apa tu dia pemuda ni describe kaum dia, mereka inilah ownership dia, kaum dia. Dan dia ni haula'i ini adalah juga sebagai mubtada' di sini. Jadi kalau kita lihat apa tu kaumu ni adalah isim marfu',
dia adalah isim masdar, dia adalah sebagai badal. Badal kepada haula ini. Mereka inilah kaum. Dia emphasize. Na ni adalah damir nahnulah. So mudhaf ilaih di sini ya. So dia adalah kami. Maknanya ittahazu adalah fi'il madhi mabni, dalamnya tasbih fa'il damir muttasil mabni dengan waw atas sukun, takdirnya hum fi mahalli raf'in. Jadi inilah kabar. Mubtada ni mereka inilah mereka telah mengambil. Ittahazu min apa tu harfu jar, makna dari, duni adalah isim majrur, dunihi mudhaf ilaih, selain dari selain dia iaitu Allah. Mereka inilah kaum kami, mereka telah mengambil dari selain dia iaitu Allah. Jadi mereka pemuda ini describe kaumnya adalah kufur. Kita tengok kataan alihatan. Alihatan ni Tuhan lah, Tuhan sembahan kan. Dia adalah isim nakirah mansub, dia jamak taksir, maknanya banyak Tuhan-Tuhan ni. Dia maf'ul bi. Dan laula harfun tahdid, dia mengapa tidak? Apa tu pemuda-pemuda dia bertanya lah. Kan, apa tu ya'tu adalah mereka mendatangkan. Dia adalah ya'tuna ni adalah fi'il mudhari' marfu', dalamnya tasbih fa'il damir mutasil mabni dengan waw atas sukun, takdirnya hum fi mahalli raf'in. Dan alaihim adalah jawab majrur. So maknanya Tuhan-Tuhan sembahan. Dia apa tu, kaum dia mengambil Tuhan lain pada Allah tadi sebagai Tuhan sembahan. Jadi mereka bertanya, mengapa tidak mereka mendatangkan atas mereka B ni adalah harfu jar, maknanya dengan sultanin, maknanya dia adalah bukti, dia adalah isim nakirah majrur. Bainin adalah isim nakirah majrur juga, yang nyata dia adalah na'at. Sebab kalau kita tengok untuk sultanin, sultanin bainin kan pattern sama. Dan fa adalah harfun istinaf, dan man adalah isim istifham, dia adalah mubtada di sini, dan kabarnya azlamu ni. Siapakah dia lebih zalim? Dia adalah isim tafdil di sini ya. So dengan bukti yang nyata, maka siapakah dia lebih zalim? Ni pemuda ni bertanya. Terusnya, min adalah harfu jar, maknanya daripada man, isim mausul lah, maknanya orang yang. Iftara, dia adalah fi'il madhi mabni, daripada dan dalamnya tasbih fa'il damir mustatir, takdirnya huwa ni. So daripada orang yang dia mengada-ngadakan Allah terhadap Allah ya. Allah adalah harfu jar, and then ni isim ma'rifah samsiah majrur lah. And then kazibah, ni pendustaan atau pembohongan ya. So maknanya di sini dia adalah isim nakirah mansub, dia sebagai maf'ul bi di sini. Daripada orang yang dia mengada-ngadakan terhadap Allah pendustaan atau pembohongan. Jadi pemuda-pemuda ini menyatakan kesaksian dan menyoal kaumnya yang mungkar tu ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya dalam ayat yang apa tu daripada ayat ke-9 hingga ke-15 ni, Allah menceritakan mengenai surah Al-Kahfi. InsyaAllah kita akan sambung dalam sesi yang akan datang juga nanti. Kita lihat sebenarnya Allah merakamkan cerita pemuda Kahfi ini, iaitu sebagai penghargaan kepada mereka atas pengorbanan mereka. Sebab mereka adalah orang muda ya, dan mempersoalkan mengenai kemungkaran kaum mereka, tapi untuk menyelamatkan akidah mereka sebab takut diseksa atau dibunuh, jadi mereka lari kepada ke gua tu. Jadi maknanya mereka berkorban, tinggalkan keluarga ya, untuk mempertahankan akidah mereka. Jadi itulah yang pentingnya. Jadi mereka begitu tabah dan iman mereka begitu kental ya, bila menghadapi raja yang zalim tadi ya. Jadi ini adalah satu pengajaran kepada kita juga supaya untuk mempertahankan agama kita. InsyaAllah. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujung perkongsian kita untuk sesi ini. Saya sudahi dengan surah Al-As dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum wallahu a'lam.